Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan sekarang berada dalam program 10 DDHA. 10 minit bersama dengan DDHA live. Sekarang ni live tuan-tuan, bukan recording, ini live. Tuan-tuan, insya-Allah kita baru masuk hari yang ketiga dan kapsul yang ketiga. Each program we put it into capsule form. Capsule 1, capsule 2 and capsule 3. This is capsule 3. Ini kapsul nombor 3. Apa kita nak cerita kapsul nombor 3 ni dalam konteks mendidik anak-anak ialah kepimpinan dalam keluarga. Tuan-tuan dan puan, apa dia kepimpinan? Kepimpinan ialah kebolehan kita mengendalikan keluarga, menunjukkan arah, menunjukkan matlamat dan melihat apa yang kita programkan itu berlaku, dan kalau tidak berlaku mencari jalan macam mana supaya apa yang diimpikan itu berlaku dan akhirnya hasil daripada itu menguntungkan setiap ahli keluarga. Itulah dia kepimpinan keluarga. Tuan-tuan, dan tuan-tuan, kepimpinan keluarga ini berbagai-bagai. Coraknya berbagai-bagai. Dan tuan-tuan, boleh kalau saya sebutkan paling tidaknya ada 3 corak. Corak yang sebelah kiri namanya authoritarian. Maknanya kita paksa anak kita apa pun pasal apa. Ayah anda petang ini pukul 5 semuanya dah ada di sana. Ayah anda basikal, motosikal semuanya elok, semuanya bersih mulai pukul 6.30 ini. Mesti semuanya bersih mengikut standard kebersihan yang ayah anda. Itu authoritarian. Anak tak boleh jawab ya, anak tak jawab tidak, dia kena buat benda tu. Bagi tahu isteri kita, okey, siapkan pukul 6 nanti saya nak keluar, siapkan baju, seluar, baju yang seakan-akan hijau, seluar pun begitu juga, dengan samping begitu begini, kena ada program rasmi pada malam hari Khamis malam Jumaat ini. Itu instruction yang begitu biasanya bentuknya authoritarian. Ada satu lagi, satu ekstrim yang sebelah kanan, namanya laissez-faire. Boleh semua. Boleh, itu pun boleh, ini pun boleh. Ayah yang namanya serba boleh, mak yang namanya serba boleh. Kalau ini berlaku dalam keluarga kita, tuan-tuan, tak ada banyak yang boleh diperkatakan sebabnya semua boleh. Kadang-kadang anak kita pun tak tahu di mana nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi. Sebab mak bapak adopt satu sifat kepimpinan, boleh pun boleh, tak boleh pun boleh, tak boleh pun tak boleh, tak boleh pun boleh. Itu. Satu lagi tuan-tuan dan puan ialah bergerak di antara ekstrim sebelah kiri dan ekstrim sebelah kanan tu namanya demokratik. Demokratik menggunakan fikir, demokratik menggunakan isi hati, demokratik menggunakan gerakan hati. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ni kena ada anak-anak tuan-tuan, daripada anak-anak toddler, daripada anak-anak baby, toddler sampai kanak-kanak, sampai pra-remaja, sampai remaja, pra-dewasa. Kita mesti menggunakan macam pendulum. Pendulum ni tuan-tuan dan puan, macam bola dalam apa ni, dalam jam besar tu. Itu namanya pendulum. Yang bergerak ke kiri, yang bergerak ke kanan, yang bergerak ke kiri, yang bergerak ke kanan, macam itu tuan-tuan dan puan. Macam itu pendulum. Dan pendulum kita sebagai pemimpin dalam keluarga mestilah bergerak daripada kiri, kanan dalam tempo yang sama, jarak masa yang sama, pergerakan yang sama, waktu yang sama, minit yang sama, saat yang sama. Inilah precision namanya. Inilah ketepatan. Dan kalau kita nak mentadbir keluarga, kita perlukan ada precision, ketepatan, yang itulah namanya disiplin. Tuan-tuan, nak berjaya mesti disiplin, mesti disiplin. Tuan-tuan tengok, buka peta dunia. Tuan-tuan buka peta dunia. Negara yang berdisiplin berjaya. Negara yang tidak berdisiplin tidak berjaya. Saya tak mau menyebutkan negara. Ada negara tuan-tuan, ya Allah, bawa kereta tuan-tuan dan puan sampai bengit telinga kita ni. Kejap horn, berhenti horn, berjalan horn, dekat traffic horn, jalan lurus pun horn. Asyik bunyi pep, bising tuan-tuan dan puan ni. Kalau misalnya sistemnya begitu, biasanya negara itu tak masuk dalam negara maju.
Tapi mari kita pergi Jepun, mari kita pergi Korea, mari kita pergi negeri-negeri barat, mari kita pergi tengok. Mari pergi Australia, mari pergi New Zealand, mari pergi di Amerika. Saya tinggal di Amerika hampir 6 tahun setengah, tuan-tuan dan puan. Masya Allah, sistemnya. Saya tak mengatakan semuanya bagus. Tidak, saya tak mengatakan semuanya bagus. Kalau semuanya bagus, COVID-19 ni kenapa bersarang di Amerika Syarikat? Sampai sekarang Amerika Syarikat, tuan-tuan, state governors tak tahu apa nak buat. Presiden tak tahu apa nak buat. Macam mana nak keluar daripada virus COVID-19 ini? Mereka sekarang, tuan-tuan, berada dalam keadaan macam menyerahkan begitu saja, tuan-tuan. Tak tahu apa nak buat. Tapi apa yang saya nak sebut, ada peringkat-peringkatnya. Susunan kerjanya bagus, kan susunan jalan rayanya bagus, pemanduannya bagus. Memang ada aksiden. Tapi tidak sebanyak aksiden negara-negara yang saya sebut tadi, dan tidak sebanyak aksiden dibandingkan kita di Malaysia. Itu dia sistem disiplin. Baik, balik kepada keluarga, tuan-tuan dan puan. Kita hendak keluarga yang ada disiplin. Bapa ada disiplin, mak ada disiplin, anak-anak ada disiplin. Inilah namanya, tuan-tuan, kita mesti tunjukkan contoh kepada anak itu. Namanya qudwah hasanah. Qudwah hasanah, contoh yang baik, contoh yang baik, contoh yang baik. Bercakap, contoh yang baik. Tentukan anak-anak kita, tuan-tuan, macam mana menghormati mak bapak, kerana kita menghormati mak bapak kita. Macam mana menghormati adik-beradik, pasal kita menghormati isteri kita. Macam mana dia menghormati tetamu-tetamu, macam kita menghormati mak dan ayah kita. Macam mana kita mempersilakan mak ayah duduk, macam mana kita sendukkan nasi, macam mana kita tambahkan nasi, macam mana kita tambahkan lauk, macam mana kita tengok dia menyuap, macam mana tengok dia menelan. Kalau suka nak menelan, kita ulurkan air suam dan sebagainya. Itu dia cara kita melayan ibu dan ayah kita, diperhatikan oleh anak-anak. Yang 1 tahun memperhati, yang 2 tahun memperhati, yang 3 tahun memperhati. Tuan-tuan, cerita dalam 3-4 malam yang lepas, Ustazah Isfadiyah menceritakan macam mana anak dia 8 tahun menyaksikan dia melawat old folks home, tuan-tuan. Old folks home. Macam mana Ustazah Isfadiyah mengajar satu orang tua, agaknya memang sakit, jarang menyembah Allah, jarang semayang, dan dia menemaninya. Dia menemani semayang orang tu, tak pernah semayang, pakaikan telekung, tuan-tuan, bacaan semayang satu persatu. Yang dia tak pernah buat, agaknya dia tak ikut dah sejak tua, sejak dia sakit. Anak yang 8 tahun perhatikan saja. Dalam perjalanan balik, dia pendekkan cerita. Dia tepuk bahu mak dia. Dia duduk belakang kereta, anak 8 tahun ni. Mak, dia kata, nanti mak masa tua nanti, saya akan menghormati mak macam mak menghormati orang tua tadi. Tuan-tuan, maknanya anak tu dah ada dalam rangka kepala dia. Apa nak buat? Sebab maknya, namanya Ustazah Isfadiyah, menunjukkan contoh yang baik yang diperhatikan oleh anak-anak itu, tuan-tuan. Anak-anak itu daripada awal dan akhir memperhatikan macam mana caranya Ustazah Isfadiyah itu memujuk makcik itu supaya salat, memimpin makcik itu salat. Tak tahu bacaan, dibacakannya, tuan-tuan, diikutkannya satu persatu, agak lama, dan anak 8 tahun memperhatikannya. Dan anak itu berjanji pada dirinya, kalau ini berlaku pada mak aku, akulah yang akan menghormati mak aku. 8 tahun. Dan saya nak sebut, tuan-tuan, perkara yang sama boleh dilakukan budak 3 tahun. Budak 3 tahun ni, they are imitators. They are one of the greatest imitators. Dia boleh, tuan-tuan, mengikut apa yang kita buat. Mengikut apa gerak kerja kita, gerak laku kita, gerak badan kita, gerak mulut kita. Hatta sehingga gerak hati kita pun dapat diikuti oleh mereka. Maka tuan-tuan dan puan, sebab itu penting sangat kepimpinan keluarga. Kepimpinan berakhlak mulia, kepimpinan kejujuran, kepimpinan keikhlasan, kepimpinan kasih sayang. Nanti dalam kapsul yang keempat, saya nak cerita mengenai pendidikan anak-anak ini. Namanya pendidikan kasih sayang, kepimpinan kasih sayang. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mudah-mudahan jangan lupa, tuan-tuan, Malam ni, tuan-tuan, pukul 9.15 malam ni. 9.15 malam ni, jangan lupa, tuan-tuan. Siapa dia? Ustaz Mak Kecil. Ustaz Mak Kecil malam ni bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zaim daripada wilayah Persekutuan, tuan-tuan puan, insya-Allah akan bersama dengan tuan. Jangan lupa Ustaz Mak Kecil malam ni. Ustaz Mak Kecil daripada Terengganu, tuan-tuan. Ustaz yang semakin popular sekarang ini, tuan-tuan puan, bersama dengan saya pada malam ni pukul 9.15 malam. 19 malam. Tajuk malam ini, tak kisahlah halal atau haram. Tak kisah
halal atau haram. Jadi bersama-sama tuan-tuan dan jumpa besok pagi pula pukul 7. Pukul 7 besok pagi bertemu dengan saya tuan-tuan. Apa dia? Titisan embun pagi besok insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Kita harap dapat berjumpa dengan tuan-tuan, dapat jumpa dengan perempuan. Lepas itu pukul 11. Pukul 11 tuan-tuan puan bertemu dengan tuan-tuan nanti. Namanya tuan-tuan dan puan insya-Allah kita bersama dengan tuan-tuan kita bersama dengan Minda Datuk Dr. Hassan Ali insya-Allah. Cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, kekuatan kepada saya. Selamat memandu, selamat sampai ke rumah. Malam Jumaat malam ini, mari kita raikan malam Jumaat pada malam ini untuk kesejahteraan keluarga dan untuk anak-anak kita tuan-tuan dan puan. Malam inilah di antara malam yang dikatakan sebagai malam penghulu segala hari, malam penghulu segala malam, malam Jumaat pada Madali. Mari kita memberikan sesuatu yang berarti kepada malam ini insya-Allah untuk kehidupan kita menjadikan baiti jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.